Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Amira Anwar bersamaan 17 Mei 2022 di Warta Berita Petang ini di Sabah Hits Online TV. Kita teruskan ke tajuk utama. Bantu pembangunan keluarga dan masyarakat harmonis melalui program Bicara Bonda. Ubah nama kad warga asing. Wanita maut diserang buaya. Waktu pagi mendung selalu, hujan renyai membasah bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajarkan kami. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di mana sahaja mereka berada. Beliau mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Hari Raya Aidilfitri. Ketua Menteri bersama media di Sutra Magellan Hotel dan Spa pada 15 Mei lalu. Program Bicara Bonda sempena Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri telah diadakan di Dewan Masyarakat Tawau pada hari ini. Menurut isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak merangkap Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah. Program tersebut adalah merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Mutiara JRS yang bertemakan kekeluargaan dan peranan yang boleh dimainkan oleh para ibu dan wanita dalam pembangunan keluarga dan masyarakat harmonis yang sakinah mawadah warahmah. Majlis berkenaan turut disaksikan penceramah bebas daripada Makassar, Indonesia oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Dasat Latif. Langkah penyelesaian Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan kad warga asing tidak boleh diterima oleh rakyat Sabah. Tegas timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, ini kerana istilah itu boleh disalah tafsir. Oleh itu, dengan menamakan dokumen itu sebagai kad penduduk bukan warga negara adalah lebih sesuai kerana ia akan membezakan pemegang kad ini dengan hak warga negara tulen. Tambah beliau, pemimpin Sabah sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang mahu menyelesaikan isu pendatang asing dan telah bekerjasama rapat dengan pihak penguat kuasa untuk mencari penyelesaian yang boleh dilaksanakan dan boleh diterima. Ujar beliau, kerajaan negeri juga sedang mempertimbangkan pengeluaran IC Sabah dan percaya bahawa ia akan membantu untuk ke arah memastikan hak rakyat Sabah dilindungi. Parti Liberal Demokratik bersetuju dengan pendirian kerajaan negeri dan Persatuan Undang-Undang Sabah untuk mengambil tindakan perundangan merujuk kepada perkara 40% hasil negeri. Menurut Naib Presiden LDP, Sim Fui, hasil 40% itu adalah milik Sabah. Oleh itu, sekiranya perkara itu tidak dipertahankan, negeri ini berkemungkinan tidak akan berpeluang untuk mendapatkan dana khas di masa hadapan. Beliau yang juga pengerusi LDP bahagian api-api berkata, sudah 60 tahun hak keistimewaan Sabah dipinggirkan. Ia dapat dibuktikan dengan tahap kemajuan kemudahan asas di negeri ini seperti bekalan tenaga, jalan raya dan sektor pembuatan yang ketinggalan jauh berbanding negeri lain di Malaysia. Kita kembali selepas ini. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas, masih berpeluang bagi menaiki penyelesaian isu kedatangan tanpa izin. Pada kali ini demikian mengambil Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Itulah yang berlaku apabila seorang wanita warga emas menjadi mangsa sang bedal selepas diserang di Sungai Bengkoka berhampiran kampung Sinasak Batu Pitas di sini kemarin. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Marudu Superintendent Zairul Nizal Ishak, kejadian jam 10 pagi pada 16 Mei itu berlaku apabila mangsa berumur 66 tahun berada di lokasi kejadian bagi membaiki pam air bersama cucu perempuannya yang berumur 9 tahun. Mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala pada jam 1.20 petang hari sama semasa mendapatkan rawatan di Hospital Pitas.
4 lelaki tempatan ditahan selepas didapati memiliki senjata api buatan sendiri bersama peluru dalam 2 kejadian berasingan di sekitar Tongot pada Sabtu. Kesemua suspek berusia antara 28 hingga 31 tahun ditahan selepas dipercayai melakukan kegiatan memburu secara haram di kawasan hutan simpan di daerah ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintendan Zul Baharin Ismail, salah seorang suspek ditahan ketika penguat kuasa Jabatan Perhutanan Negeri Sabah membuat rondaan di sekitar hutan simpan Maliau Basing Tongot. Manakala dalam kejadian berasingan, 3 lagi suspek ditahan penguat kuasa khas Jabatan Perhutanan Negeri Sabah di hutan simpan Gunung Tingkar Tongot selepas terserempak dengan sebuah pacuan 4 roda yang dilihat dalam keadaan mencurigakan. Keempat-empat suspek itu kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kinabatangan untuk tindakan selanjutnya. Kita bertemu lagi selepas ini. Kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas, masih berpeluang bagi nilai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian belum mengambil. Masyarakat diseru memelihara dan memelihara alam sekitar untuk kepentingan generasi akan datang. Menteri Belia dan Sukan Negeri Dato' Aaron Angin yang juga merupakan Adun Suk berkata, pesta keamatan yang bertemakan keamatan menjiwai alam semula jadi sangat relevan kerana alam semula jadi sememangnya sinonim dengan budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun Murut Rumus di negeri ini. Tambah beliau, ekosistem ini harus dipelihara dan dipulihara kerana sambutan setiap perayaan menuai padi amat berkait rapat dengan alam semula jadi yang merupakan satu pesta kebudayaan perlu diraihkan dan dikekalkan bagi memastikan generasi seterusnya tidak lupa akan asal-usul nenek moyang mereka. Sekian saja berita petang ini, saya Amira Anwar, Sabah Hits Online TV.